Paling penting dalam Islam ialah solat. Solat tidak banyak, hanya sehari 5 kali. Jaga itu sebab hukumnya wajib. Sukan hukumnya tidak wajib. Main hoki, Allah tak kata wahai mereka yang beriman, mainlah hoki. Wahai mereka yang beriman, mainlah bola. Tidak. Tapi tentang sembahyang, Allah kata wahai mereka yang beriman, tegakkanlah solat. Tentang solat ada seruan khusus, menampakkan itu utama. Sebab itu Allah sebut secara khusus. Jadi utamakan solat. Kemudian selepas itu mainlah hoki, bola sepak secara yang sesuai. Itu caranya. InsyaAllah kita sarankan supaya keutamaan kita itu betul, InsyaAllah. Soalan yang kedua tentang kemelut di Perak. Saya ini nak bercakap bukan sebagai orang legal, bukan juga sebagai ahli politik. Bercakap sebagai orang biasa, orang marhain yang tidak masuki mana-mana parti politik. Jadi kalau saya bercakap sebagai orang biasa, saya bercakap sebagai rakyat. Saya bercakap sebagai orang biasa, saya bercakap sebagai rakyat. Kemelut seperti ini saya rasa pada pandangan kerja saya, kembalikanlah pada rakyat. Itu mungkin perkataan saya sebagai rakyat. Kembalikan kepada rakyat, biarlah rakyat jadi penentu supaya akhirnya wujud kestabilan. InsyaAllah. Ringkaslah jawapan saya sebagai bukan orang politik. InsyaAllah. Itu saja lah kot. InsyaAllah. Ya, sila. Tadi kita soal daging babi kan. Ya. Dalam perubatan sekarang ni kadang-kadang kita guna teknologi itu ada. Ya. Maklum. Katanya apa pandangan ulama kontemporer sekarang tentang isu tu? Dan kadang-kadang pula oleh kerana benda babi ni, bahan babi guna untuk dalam perubatan. Ada pula sahabat-sahabat yang terlibat dalam perubatan mereka mencadangkan kita nak guna, kita dah hati. Tapi saya pun agak was-was juga sebab perempuan ni kita tak biasa, kita takut juga. Jadi apa nasihat kita dengar? Ya, benar. Kita sebut tentang daging babi dan apa-apa yang bersumburkan khinzir, bersumburkan babi, hukumnya adalah seperti hukum daging babi haram. Maka Reza tanyakan soalan tadi, dalam bidang perubatan kadang-kadang ada ubat-ubatan yang bersumburkan babi. Contoh memang sebahagian daripada insulin yang digunakan untuk menyuntik pesakit-pesakit tertentu yang mengidap kencing manis. Kadang-kadang mereka disuntik dengan insulin yang asal usulnya daripada babi. Dan juga ada ubat-ubatan yang lain yang seumpama itu. Dan di persada antarabangsa sana diperkenalkan satu prosedur baru. Prosedur yang dinamakan sebagai transplantation, iaitu kita melakukan pembedahan untuk menggantikan satu organ dengan organ orang lain. Itu dipanggil transplant. Pembedahan organ, menggantikan organ pesakit dengan organ yang lain. Contohnya jantung si A rosak, maka kita buat pembedahan untuk memasukkan jantung baru kepadanya. Sama juga dengan buah pinggang, dan begitulah seterusnya. Pada asalnya dia dipandang harus oleh Islam, malah kadang-kadang ia dipandang wajib jika ia menyelamatkan nyawa. Ketika itu hukumnya meningkat, boleh sampai ke peringkat wajib mengikut fatwa-fatwa tertentu. Tetapi akhirnya prosedurnya sudah berubah. Dia bukan sekadar transplantation, ia menjadi xenotransplantation. Dia bukan sekadar transplantation, dia bertukar menjadi xenotransplantation. Maksudnya organ yang dipindahkan bukan diambil daripada manusia, diambil daripada haiwan. Maka ia menjadi xenotransplantation ketika itu. Dia ambil dari haiwan. Haiwan, organ tertentu diambil dari haiwan, dimasukkan kepada manusia. Xenotransplantation. Dan pakar-pakar di barat mengatakan organ yang baik untuk digunakan ke atas manusia yang sakit ialah organ babi. Sebab kata mereka babi dan manusia di banyak aspek adalah sama. Maka hal ini telah meledakkan satu kontroversi.
Kontroversi di kalangan orang Islam memang sepatutnya demikian, sebab umat Islam pasti menentang berdasarkan Quran. Tapi saintis barat juga menentang. Ada seorang bernama Alex Fino. Beliau merupakan pengarah kepada CRT. CRT singkatan bagi Campaign for Responsible Transplantation, satu gabungan NGO antarabangsa yang ditubuhkan semata-mata untuk menentang konsep xenotransplantation, terutamanya menggunakan organ daripada babi. Dan mereka telah mengeluarkan kajian saintifik yang menampakkan betapa bahayanya babi. Sebab orang barat ini dia sudah biasa dengan babi, sebab itu babi dianggap sebagai okey, bagus. Cuma kita jaga dia baik-baik, kandang yang bersih. Babi yang kita bela, kita suntik dengan vaksin. Memang kandang babi di Eropah memang kita kata kemas. Jadi sebab dijaga dengan baik, diberikan vaksin pada babi, mereka merasakan, oh, pigs are good, pigs are okay, nothing to worry about pigs. Tapi CRT, gabungan NGO Campaign for Responsible Transplantation, tidak bersetuju. Mereka keluarkan laporan saintifik yang mengatakan babi cukup berbahaya. Mereka bukan orang Islam, bukan orang Islam. Alex Fino bukan orang Islam, tapi dia mengkaji, mengatakan babi berbahaya. Dalam artikel yang saya baca, beliau mengatakan paling kurang terdapat 25 penyakit babi yang boleh menyerang manusia. Bukan sekadar menyerang, boleh membunuh. Dan bahaya babi terletak di satu sudut, iaitu kumannya. Semakin kita mengkaji, semakin kita temui kuman-kuman virus baru. 1930-an, Amerika dikejutkan dengan satu cacing, satu parasit cacing, iaitu Trichinella spiralis, yang menyebabkan penyakit trichinosis. Berdasarkan parasit Trichinella spiralis, ni doktor kena hafal semua ni. Kita tak dulu siapa risau. Parasitnya Trichinella spiralis menyebabkan penyakit trichinosis. Dan di Amerika pada tahun 1930-an disebutkan dari 6 orang rakyat Amerika, seorang mesti mengidap penyakit ini dan seringkali membunuh. Dia rosakkan otak dan sebagainya. Cacing. Kemudian saintis mengkaji, oh, sekarang sudah ada jalan keluar. Jika kita masak daging babi lama, cacing itu mati. Jadi okey, daging babi okey dah. Tapi kata Alex Fino tak okey. Kemudian ditemui pula kuman baru, virus baru. Yang terbaru ditemui virus PERV, Porcine Endogenous Retrovirus. Dan virus ini paling dahsyat sebab dia berada di sistem genetik babi. Masak macam mana pun dia tak mati. Dia ada dalam sistem genetik, ada di semua organ. Sebab itu amat berbahaya daging babi. Maka selepas kita bercakap semua ini, maka Islam berikan fatwanya. Secara dasarnya apa-apa yang datang daripada khinzir hukumnya haram, kecuali di saat darurat. Dan itulah yang Allah sebutkan. Selepas Allah mengatakan innamal bila Allah sebutkan sesungguhnya dam, maitah, darah yang mengalir, bangkai, lahmal khinzir, daging babi haram. Kemudian Allah tambah famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Tetapi andai kata kamu terpaksa mengambilnya tanpa melampaui batas, fala ithma alaih, tidak berdosa. Berdasarkan ayat Quran, apa-apa pun kita balik ke situ, maka keluar kaedah. Di saat emergency, di saat darurat, tak ada pilihan lain. Cuma ada insulin daripada babi, cuma ada daripada khinzir saja. Dan pakar mengatakan this is all that we have. Ini saja yang kita ada. Jadi Islam mengatakan ketika itu, untuk selamatkan nyawa, untuk jauhi kemudaratan yang lebih teruk, boleh ambil. Tapi takat tu saja, kena dicari gantinya yang halal. Maka kita menjawab boleh, tapi sekadar itu saja.
dan